qalban syakira. Ya. Tadi lisanan zakira, lidah yang sentiasa berzikir. Saya dah ajar dulu kan, zikir yang am, zikir yang khas. Ni qalban syakira. The second part of the hadith, Nabi kata juga antara kebaikan yang kita dapat bila Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qalban makna hati lah, tapi bukan hati sebenarnya, jantung. Qalbun ni kalau bahasa Arab dia jantung, dia bukan hati. Ya, masalah kata hak ni jantung kan. Ya. Ada yang kata jantung hati, dia jantung ya. Qalbun ni makna jantung. Kita translate hati. Siapa tak tahu pasal apa kita translate hati. Kita pun dah jadi huruf dah ya. Kita kata kalau huruf boleh amal lah huruf kan. Ya. Tapi yang sebenar bila sebut qalbun, dia bukan hati ya, dia jantung. Jantung yang sentiasa bersyukur. Lain macam pula ya kalau translate macam tu. Hatilah hati. Hati yang sentiasa bersyukur. Ya. Yang ni hati yang sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana syukur-syukur ni ialah terima kasih. Kan? Orang Arab bila dia kata thank you, dia kata apa? Syukran. Betul tak? Ataupun kalau bahasa pasarnya mashkur. Bahasa standard dia kata syukran laka. Ya? Syukran laka. Betul tak? Kita baru belajar bahasa Arab kan? Bila orang kata syukran laka, kita kata apa? Afwan. Syukran laka ya ustaz, budak-budak kan. Syukran tu makna terima kasih ya. Secara amnya bila sebut syukur maksudnya kita berterima kasih ya. Man sana'a ilaihi ma'rufan faqala jazakallahu khairal jaza faqad ablagha fis sana' ya. Nabi sebutlah hadis al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ataupun Abi Daud ataupun kedua-duanya. Tak silap Tirmizi lah ya. Daripada Ibnu Umar, Nabi kata siapa-siapa yang buat baik kepada kamu, ya, ataupun siapa-siapa yang buat baik kepadanya, lantas dia berkata jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas kepada kamu kebaikan. Nabi kata faqad ablagha fis sana', sesungguhnya dia telah berterima kasih dengan sebenar-benar terima kasih. As-sana' di situ ialah terima kasih, syukur. Sebab itu sebaik-baik terima kasih ialah bila kita berkata jazakallahu khairan. Ya. Dan boleh juga kita kata jazakallahu khairal jaza. Ya. Tapi kalau kita kata terima kasih pun okey dah. Ya. Itu hak terbaik lah ya. Terima kasih yang paling baik ialah bila kita kata jazakallahu khairan. Dan hadis ini juga dimasuk oleh An-Nawawi dalam buku zikirnya Al-Azkar, dalam bab kita digalakkan supaya bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain. La yashkurillah man la yashkurun nas. Ya, dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah, Nabi kata tidak dikira bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang buat baik kat kita tak terima kasih ke dia. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ala kulli hal, kita amat-amat digalakkan supaya berterima kasih kepada sesama kita. Kan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Amran contohnya. Terima kasih all the time. Itu sunnah, amat digalakkan dalam syarak. Kenapa dalam Islam ada solatus syukur, sembahyang syukur? Kenapa ada sujud asyukur, sujud syukur? Kenapa? Kerana kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal-hal yang khusus. Secara amnya memang kita sentiasa berterima kasih. Bila kita kata alhamdulillah, itu dia panggil terima kasih kita kepada Allah secara am. Kita duduk zikir semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu satu zikir yang am. Ya. Sama juga selepas kita melakukan sesuatu, kita puji Allah. Kita bangun tidur umpamanya, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur. Kita masuk tandah baca doa atas. Keluar tandah, apa kita baca? Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Alhamdulillahillazi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adza. Ataupun mungkin ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Ya. Alhamdulillah. Kan? Pakai baju, alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Betul tak? Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Itu before makan.
Oh, ni selepas makan kita kata apa? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ataupun alhamdulillah alladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Siapa ada sakit sembelit, bagus baca doa hak nombor 2 ni. Ya, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya, hadis Abi Umamah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Ataupun Abi Musa, tak silap Abi Umamah Al-Bahili, ya. Itu bagus untuk orang yang ada masalah dalam perut, sembelit ke apa kan. Ya. Alhamdulillahilladzi at'ama, Maha suci Allah yang memberi aku makan. Wa saqa, memberi minum. Wa sawwarahu, dan menghadamkan ia. Kita makan ni nak bagi hadam. Betul tak? Wa ja'ala lahu makhraja, dan keluarkan balik. Masuk, hadam, keluarkan balik. Tak diperlukan lah. Yang perlu kita nak lah, ya, khasiat-khasiat atas seumpamanya. Puji Allah, alhamdulillah. Itu dia maksud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks-konteks yang khas, bila kita menghabisi suatu kelakuan baik yang kita lakukan. Itu syukur tu. Kan? Sebab tu zikir dia part of syukur. Uskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah apa tu? Al-Baqarah ayat 152. Bila kita buat zikir, ayat ni hak paling penting sekali. Zikir kepada aku zikir kepada kamu, syukur kepada aku, dan jangan kamu kufur. Kalau Allah Ta'ala relate zikir dengan syukur tu, that means bila kita berzikir kepada Allah, sama ada secara am, alhamdulillah, 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 ataupun secara khusus, after kita lakukan suatu benda yang seumpama tadi, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sekurang-kurang syukur. Ya. Memuji Allah pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan zikir-zikir yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course lah, lebih khusus daripada itu bila kita terima nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ timbul sujud syukur, sembahyang syukur. Ya. Kerana Nabi idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Ya. Kata Abi Bakrah dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bila dia terima satu berita atau benda yang menggembirakan baginda, baginda akan turun sujud kepada Allah. Ya. Cuma ulama khilaf lah, kharra sajidan tu adakah ia sekadar sujud ataupun ia adalah solat. Sebahagian ulama kata tak ada sujud syukur, yang ada solat syukur. Seumpama standard dalam mazhab Maliki, dia kata tak ada sujud syukur, yang ada solat syukur. Ya. Sebahagian pula kata tak ada solat syukur, sujud syukur saja. Tapi majoriti para ulama kata ada dua-dua. Solat syukur pun ada, sujud syukur pun ada. Ya. Tapi ada sujud syukur, ada solat syukur. Kenapa? Kerana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sentiasa disuruh supaya bersyukur kepada Allah, ya. Dan ia perintah Allah. Saya dah sebut tadi, uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir kepada aku akan zikir kepada kamu, syukur kepada aku, dan jangan kamu kufur. Washkuruli, perintah tu. Al-amru lil wujub. Syukur ni adalah perkara yang wajib. Setiap orang mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekurang-kurang syukur, yang wajib ialah buat hak Allah Taala suruh, tinggal hak Allah Taala larang. Itu kira syukur dah tu. Adapun syukur-syukur sana dengan lidah, alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun zikir hak tadi, alhamdulillahilladzi ahyana, itu syukur juga, tapi yang tidak wajib lah, of course lah, tidak wajib, ya. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tambah rezekinya. Allah Taala akan tambah pemberiannya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa tu? Ibrahim. Ya. Allah Ta'ala kata, kalau kamu syukur kepadaku, aku akan tambah kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala tak kata la in syakartum la azidkum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. La azidkum. Tapi Allah Ta'ala buat mari nunut taukid. La azidannakum. Nun taukid tu ada maksud tu. Bahasa Arab ni kalau masuk satu huruf ada maksudnya. Sebab tu kita tak boleh nak abaikan walau satu huruf. Ya. Betul tak? La in syakartum la azidannakum. Dannakum. Itu dipanggil nunut taukid. Terjemah pun mesti
Selari dengan Arab tu sendiri. Kalau kamu bersyukur, aku akan beri kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kepadamu. Tak betul translate macam tu. Kan? Kalau kamu semua bersyukur, aku benar-benar akan menambahkan kepada kamu. Itu baru betul. La azidannakum, nun taukid, nun benar-benar. Nun sungguh-sungguh namanya. Maksudnya, sesiapa yang bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala akan betul-betul tambah kepadanya. Ada juga Nabi ajar supaya kita sentiasa bersyukur, ialah dalam hal dunia ni, biarlah kita sentiasa lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Dalam hal akhirat, kita lihat orang yang lebih daripada kita. Itu pun satu cara kita nak bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang cakap senang, nak buat susah. Kan? Tapi Nabi dah ajar pada kita, macam mana kita nak jadi orang yang bersyukur. Kita buat tadilah, kita memuji Allah secara am, kita memuji Allah di tempat-tempat yang khas. Bila kita terima satu perkara yang baik, kita sujud syukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada semanusia yang telah berbuat baik kepada kita dan berikan kebaikan kepada kita. Dan juga kita dalam hal dunia ni, kita lihatlah orang yang lebih kurang daripada kita. Dalam hak agama, kita lihatlah orang yang lebih baik daripada kita. Itu juga satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.